Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin 6003. Pihak polis memandang serius kes aniaya murid sekolah. Tindakan seorang guru memukul muridnya viral dan mendapat perhatian ramai. Katanya, pihaknya menerima laporan daripada ibu mangsa sekitar jam 4.30 petang. Laporan dibuat setelah ibu mangsa mendapati kecederaan pada lengan dan muka anaknya ketika beliau menjemput anaknya pulang dari sekolah. Mangsa memaklumkan guru berkenaan memukulnya menggunakan pembaris kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Proses siasatan masih dijalankan dan kes telah disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Viral Buletin 6003 bertemu Ketua Polis Daerah KPD Kota Star, Superintendent Firzana Muhammad Kahar untuk mendapatkan perincian kes. Berhubungan kes ini, mangsa berusia 9 tahun mengalami kesal lebam dan juga bengkak, atau dengan lebih jelas lagi, terdapat 6 kesambiran di bahagian lengan tangan kiri mangsa. Di bahagian jari tangan kiri pula, jelas kelihatan luka di pelipat jari telunjuk dan jari hantu disebabkan mangsa menepis pukulan. Serta ada kesan luka kecil di dahi kiri dan juga pipi mangsa akibat terkena serpihan pembaris kayu tersebut. Mangsa memaklumkan gurunya memukulnya kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Susulan daripada kes ni, kami sudah mengambil keterangan guru tersebut. Guru berkenaan mengaku melakukan perbuatan itu dan juga menyesal dengan tindakannya. Pihak kami masih lagi sedang menunggu laporan prestasi guru berkenaan sebelum kertas siasatan dihantar kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan, di mana seksaan kerana dengan sengaja menyebabkan cedera. Kes ini masih lagi disiasat dan tiada sebarang tangkapan dilakukan buat masa ini. Insiden guru memukul muridnya kerana tidak menyiapkan kerja rumah dengan dendaan yang melampau dan tidak masuk akal bukan sahaja tidak boleh diterima oleh murid, malah ditolak oleh masyarakat keseluruhannya. Tata susila Kod Etika Profesion Keguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu landasan dan garis panduan kepada guru untuk menjaga imej profesion keguruan. Kita dengar apa pula pandangan daripada Tuan Lee Zhen Shen, Guru Besar SK Datuk Syahari, Kuala Kedah. Memang tidak dinafikan bahawa terdapat banyak kes guru dengan pelajar yang berlaku. Saya agak sedih kerana kes guru mencederakan murid itu melibatkan sekolah kami. Pada masa yang sama, saya juga amat mementingkan etika guru dan perlu memantau guru sekolah kami dengan lebih kerap. Setiap guru mempunyai tanggungjawab terhadap murid, termasuklah mengutamakan keselamatan murid di sekolah. Jadi, hal ini dipandang sangat serius kerana kes yang berlaku telah mengancam keselamatan murid di mana murid telah dicedera akibat dipukul. Bukan itu sahaja, setiap guru mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa. Setiap guru patut mengelakkan diri daripada melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Bagi saya, dalam menangani pendidikan anak-anak, memanglah kita perlu tegas, tetapi ini tidak bermaksud kita boleh gunakan kekerasan bagi tujuan mendisiplinkan mereka. Saya percaya guru-guru mesti tahu tentang garis panduan atau kita sering sebut SOP dalam melaksanakan hukuman di sekolah. Menurut Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 91(G), kanak-kanak lelaki berumur 10 hingga 18 tahun boleh dikenakan hukuman sebat tetapi dengan menggunakan rotan ringan sehingga 10 kali sebatan, di mana rotan itu bersaiz kurang daripada 0.5 inci atau 12 mm. Dalam Seksyen 92(B) pula, dari akta yang sama juga, perutan perlu mengenakan kekuatan yang sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak melukakan kulit murid yang dirotan. Okey, berbalik kepada kes kita tadi, keadaan mangsa tak nampak macam cedera ringan ya. Mangsa telah dipukul dengan menggunakan pembaris kayu sehingga hancur. Jadi perlu diingatkanlah kepada guru-guru ya bahawa zaman sekarang tak sama dengan zaman dulu. Sebab ibu bapa sekarang dah mula peka terhadap undang-undang
lagi-lagi yang melibatkan hukuman ke atas anak mereka. Oleh itu, pihak sekolah perlu peka dengan situasi macam ni ya, dan sentiasa menitik beratkan pelaksanaan jenis hukuman itu. Mestilah berpandukan kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau mengikut Ordinan Pelajaran 1957 dan juga Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959, Perkara 5 ada jelaskan tentang pelaksanaan hukuman rotan pada murid lelaki perlulah hanya pada tapak tangan ataupun punggung yang berlapis dengan pakaian. Dan kalau bagi murid perempuan pula, rotan adalah dilarang. Kes kami sekarang melibatkan rotan murid lelaki dengan menggunakan pembaris pada bahagian lengan tangan, bukan tapak tangan ataupun punggung. Ini bertentangan dengan perkara 5 itu. Manakala, kalau mengikut Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 tahun 1995, kesalahan dikategorikan kepada 3, iaitu berat, sederhana dengan ringan. Mengikut kes kami, murid tidak menyiapkan kerja sekolah. Sebenarnya, iaitu kesalahan ringan. Dan hukuman yang sepatutnya dikenakan cuma memberi amaran kepada murid, tidaklah nak sampai untuk merotan. Kita boleh lihat, menurut Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 tahun 2003 telah disenaraikan hukuman berat di sekolah yang boleh dikenakan hukuman rotan seperti kesalahan membawa, menyimpan atau menghisap dadah, bergaduh dan juga biadab terhadap guru. Surat Perkeliling ini adalah tambahan daripada Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 tahun 1995. Namun bagi saya sendiri, tindakan merotan tersebut merupakan tindakan yang terakhir perlu dilakukan oleh seseorang guru itu selepas segala tindakan dilakukan seperti memberi nasihat kepada pelajar dan sesi kaunseling gagal memberi kesan kepada pelajar itu. Hukuman rotan ini juga menjadi suatu perkara yang amat dititik beratkan oleh pelbagai pihak seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, pihak guru dan juga ibu bapa. Kita lihat pula kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Seperti yang semua guru ketahui, pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu di dalam diri setiap pelajar secara menyeluruh dan bersepadu. Ini untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Sebagai seorang guru, dari sudut rohani, kita sepatutnya menjadi contoh teladan yang berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni agar dapat dicontohi oleh setiap pelajar. Baiklah, yang terakhir sekali, dari segi emosi pula, seseorang guru itu sendiri juga perlu mempunyai emosi yang stabil dan matang, memiliki dan memupuk semangat perasaan terhadap pelajar, perasaan yang tenang dan tingkah laku yang terkawal. Ini kerana pelajar tersebut mampu melihat emosi guru berdasarkan daripada tindakan yang dibuat ataupun keputusan yang dilakukan oleh guru itu. Okey, menurut Standard Guru Malaysia, terdapat beberapa aspek penting dalam membentuk atau menjadikan guru itu seorang yang berkaliber dan profesional. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, aspek yang terdapat dalam kualiti pribadi seseorang guru itu amatlah penting. Jadi, untuk meningkatkan profesionalisme diri guru, seorang guru itu perlu menekankan aspek penting dalam diri, iaitu kepakaran, pengetahuan dan pembentukan sahsiah. Guru bukan sahaja berkemahiran mengajar dan mengembangkan ilmu, malah sikap, tanggungjawab dan disiplin diri harus dibentuk ke arah profesional. Baik, akhir sekali kita lihat kepada kod etika guru. Dalam kod etika guru ini terdapat beberapa tanggungjawab yang perlu digalas oleh seorang guru. Setiap guru sewajarnya lebih mengetahui dan memahami apa tanggungjawab yang patut mereka jaga dan laksanakan dengan sebaiknya. Antara kod etika guru yang boleh saya jelaskan di sini adalah
Yang pertama, tanggungjawab terhadap pelajar. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara. Dan yang keempat, tanggungjawab terhadap rakan sejawat ataupun sesama guru. Okey. Yang pertama, tanggungjawab terhadap pelajar. Okey, sebagai guru perlu mengutamakan kebajikan pelajar, berlaku adil terhadap pelajar, membimbing dan mendidik pelajar tanpa bayaran, menunjukkan tingkah laku, pakaian dan pertuturan yang baik dan sopan terhadap pelajar. Dalam kes ini, guru itu perlu menegur dan menasihati pelajar yang terlibat itu secara berhemah sebelum menjatuhkan sebarang hukuman. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru perlu mewujudkan hubungan yang baik dengan ibu bapa. Jadi dalam kes ini, guru itu perlu menjelaskan dengan lebih lanjut tentang kejadian yang berlaku terhadap ibu bapa supaya ibu bapa itu lebih memahami situasi yang sebenar. Yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara. Okey, menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Jadi, guru itu perlu mengetahui faktor pelajar tidak menyiapkan kerja sekolah, bukannya terus menjatuhkan hukuman seperti memukul. Malah, komunikasi dengan pelajar dan ibu bapa juga adalah diperlukan. Dan yang terakhir sekali ialah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion. Okey, kami sebagai guru perlu sentiasa menguasai diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan. Jadi, sebagai seorang guru, perlu tahu untuk mengawal emosi marah supaya guru itu tidak dipandang serong dan salah satu profesion yang selalu akan memukul murid. Jadi, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Seperti mana kita ketahui, sekolah memainkan peranan penting dalam memastikan beberapa perkara untuk melindungi pihak sekolah dari dakwaan mahkamah atas tuduhan kecuaian yang menyebabkan murid tercedera akibat kemalangan yang berlaku di sekolah. Selain daripada kes-kes hukuman melampau oleh guru, antaranya ialah semua guru dan staf perlu tahu dan patuh kepada peraturan, prosedur dan arahan yang terkandung dalam akta, ordinan dan surat perkeliling ikhtisas. Selain daripada itu, pihak sekolah juga perlu mengenal pasti setiap aspek tugasan yang mereka bertanggungjawab untuk melaksanakan atau juga dikenali sebagai Identified Areas of Duty of Care. Pihak sekolah perlu mengambil langkah-langkah kewajipan berjaga-jaga yang munasabah atau exercise reasonable care untuk mengelak keberlakuan kemalangan yang dapat dijangka. Tambahan pula, semua pihak perlu tahu akan prosedur dan sentiasa bersedia untuk menangani kemalangan yang berlaku. Oleh itu, semua peristiwa dan segala insiden yang berlaku perlu direkod dengan tepat dan sempurna, di mana dalam kes ini, hukuman rotan perlu direkod. Dan paling penting sekali, guru-guru harus memastikan segala tindakan disiplin yang dikenakan ke atas salah satu murid adalah dilakukan mengikut peraturan. Penderaan secara fizikal yang berlaku kepada murid merupakan salah satu isu yang sering dipandang serius oleh masyarakat. Kebanyakan guru menghukum murid mereka adalah disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Tetapi, hukuman yang melampaui sehingga mengundang ke arah penderaan bukanlah cara yang terbaik. Oleh itu, antara langkah untuk mengatasi atau mengelak daripada terjadinya isu penderaan ialah pertama, tingkat kesedaran agama. Setiap guru perlu mendalami ilmu agama serta meningkatkan kesedaran agama dalam diri mereka. Hal ini kerana dengan mendalami ilmu agama, guru tersebut akan menyedari akan peranan serta tanggungjawab yang diamanahkan oleh ibu bapa, dan guru tersebut perlu melaksanakan dan menjalankan tanggungjawab tersebut dengan ikhlas. Jika seseorang ikhlas dalam kerjayanya, maka ia akan menjalankan tugas dengan sempurna dan hasil usahanya akan memuaskan seseorang. Langkah yang kedua ialah penguatkuasaan undang-undang. Untuk mengatasi kes-kes penderaan, terutamanya dalam kalangan murid, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang. Antara contoh penguatkuasaan undang-undang ialah dihukum penjara, sebatan dan juga mana-mana hukuman yang setimpal. Jika terdapat guru yang terlibat dengan tindakan undang-undang, jawatannya sebagai seorang guru dapat dirucutkan. Hal ini akan memberi kesedaran terhadap guru-guru yang lain supaya tidak mengulangi tindakan penderaan ini.
Selain daripada itu, melantik guru yang berkelayakan, di mana dalam hal ini, pihak kerajaan perlu melantik guru yang berkelayakan menjawab profesi seorang pendidik. Hal ini kerana untuk menjadi seorang guru yang berkelayakan, mereka perlu menghadiri latihan yang secukupnya seperti program-program dan kursus-kursus yang disediakan oleh pihak kementerian. Contohnya, program transformasi minda yang berpanjang 5 hari yang patut diikuti oleh semua guru pelatih IPG. Melalui kursus ini, ia dapat membantu mereka memahami lebih lanjut mengenai etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Antara cadangan untuk mengelakkan daripada berlakunya kejadian seperti ini di masa depan ialah setiap guru perlukan kaunseling secara berterusan. Hal ini untuk mengelakkan daripada berlakunya kejadian yang tidak diingini dan memudaratkan guru tersebut. Sebagai contoh, jika di sebuah sekolah terdapat seorang guru yang suka untuk mengawal emosi marahnya dan seorang yang degil, guru tersebut perlu menerima dan menjalani sesi kaunseling secara berterusan sehingga guru tersebut dapat mengawal emosinya, dan kesan daripada sesi kaunseling tersebut dapat meningkatkan kebolehan guru itu dalam mengawal emosinya, dan ini akan mengelakkan daripada kes murid cedera akibat dipukul oleh guru berkurangan. Melalui kes ini, dapat kita lihat bahawa guru kaunselor memainkan peranan yang penting dalam memberikan nasihat atau kaunseling bukan sahaja kepada murid tetapi juga kepada golongan guru. Cadangan yang kedua ialah bukan sahaja guru yang tidak dapat mengawal emosinya sahaja yang perlukan nasihat dan bimbingan daripada guru kaunseling. Malah, murid yang bermasalah juga turut perlu diberi nasihat dan sesi kaunseling. Murid yang bermasalah harus diberi nasihat oleh gurunya, dan guru kaunselor akan membuat sesi kaunseling dengan murid bermasalah tersebut. Dan jika ia melibatkan masalah yang serius serta perlu mendapatkan sokongan dan bantuan dari unit disiplin, jadi unit disiplin perlu turut libat dalam menyelesaikan masalah murid itu. Dalam hal ini, pihak sekolah tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengabaikan masalah murid tersebut. Baiklah, selain daripada itu, ibu bapa dan guru juga perlu memahami dan mengetahui peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Hal ini kerana kebanyakan ibu bapa tidak mengambil berat tentang peraturan sekolah yang telah ditetapkan, dan kebanyakan ibu bapa memandang remeh tentang peraturan sekolah yang disediakan. Apabila anak mereka diberikan hukuman dan denda, kebanyakan daripada ibu bapa akan menyalahkan guru dan menuduh guru tersebut memberikan hukuman yang melampau kepada anak mereka. Dalam hal ini, ibu bapa perlu mengetahui bahawa guru akan mengenakan hukuman yang bersesuaian dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar tersebut, dan pelajar tersebut akan melalui beberapa peringkat sebelum dijatuhkan hukuman. Baiklah, hukuman tersebut ada 3 peringkat, iaitu peringkat rendah, sederhana dan peringkat berat. Untuk kesalahan yang ringan, pelajar akan diberikan amaran dan sesi kaunseling akan diadakan. Okey, untuk tahap yang sederhana pula, jika pelajar tersebut tidak mengendahkan amaran yang diberikan oleh guru, pada tahap yang kedua, pelajar tersebut akan dirotan oleh guru di tapak tangan sebanyak 3 kali maksimum. Dan yang ketiga, jika pelajar masih mengendahkan amaran guru tersebut, guru akan mengenakan hukuman yang ketiga, iaitu hukuman berat, iaitu hukuman rotan di punggung tetapi berlapikkan dengan kain sebanyak 3 kali sebatan. Guru merupakan orang yang penting dalam mendidik ahli masyarakat yang berguna. Maka, seorang guru perlulah mempunyai sasiah diri yang mulia untuk memikul tanggungjawab tersebut. Sekian, terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Mewakili tim penerbitan Buletin 6003, saya Syahdatul Nur Syafiqah mengucapkan Assalamualaikum dan selamat petang. Ingat, salah laku membawa padah.